Okay, Assalamualaikum. Okay, sedikit daripada video ataupun daripada dalam buku teks awak ni berkaitan dengan pengiraan cukai pendapatan. Okay, cikgu buat rumusan sikit lah. Kalau boleh cepatlah faham yang ni Okay, cara dia nak kira cukai pendapatan ni, so kena faham flow dulu. Flow dia, proses dia. Okay, nak dapatkan cukai pendapatan ni, kena tahu daripada awal lah. So kita kena kira 1, 2, 3 pengiraan yang terlibat, barulah kita dapat cukai pendapatan terakhir. Okay, so untuk dapatkan pendapatan bercukai, dia ada formula dia. Okay, pendapatan bercukai ni nak dapat dia macam mana? Daripada jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. So kena tahulah pendapatan pertahunan, pengecualian cukai dan pelepasan cukai tu apa kategorinya tu. Okey, kalau pendapatan tahunan tu upah, gaji, bonus, dividen dan sebagainya lah. Tapi tak semuanya pendapatan tahunan tu kita kira lah. Jadi contoh seperti allowance petrol, perjalanan, subsidi majikan seperti perumahan, kenderaan, perubatan kola ni kita tak kira. Okey, so macam kita abaikan lah. Okey, lepas tu bila dah dapat jumlah untuk pendapatan tahunan, okey, barulah kita tolakkan dengan pengecualian cukai. So pengecualian cukai dia punya kategori seperti pembelanjaan peribadi lah, seperti hadiah, sumbangan, derma dan sebagainya lah. Okey, dekat sini ni derma ni termasuklah dengan zakat ke apa macam tu lah. So itu dikecualikan cukai. Okey, lepas tu barulah kita tolakkan dengan pelepasan cukai. So pelepasan cukai ni termasuklah perbelanjaan bagi kepentingan persendirian dan juga keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan seperti KWSP, rawatan perubatan, yuran dan sebagainya lah. Okey, ini biasa pelepasan cukai ni bergantung perubahan kerajaan semasa. Okey, biasa kadang-kadang ada bertukar, bertambah lah biasanya. Okey, bila kita dah tolakkan daripada jumlah pendapatan, tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai, so barulah kita dapat pendapatan bercukai. Baru sini selesai. Okey, dah dapat pendapatan bercukai, kita hitungkan cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ni macam mana nak dapatkan cukai pendapatan? Rujuk jadual muka surat 105 dalam buku teks. Okey, ni. Okey, ini adalah kadar cukai yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh kerajaan lah, dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan semasa. Okey, mengikut belanjawan tahunan lah biasanya. Okey, jadi bila kita dah dapat jumlah pendapatan bercukai tadi tu, okey, kita dapat contohlah kita dapat dalam lingkungan RM20,000, RM1 hingga RM35,000. Okey, pengiraan dia RM20,000 pertama. Okey, kadar cukai peratus dia, persen kadar cukai dia 3%. Okey, 3%, dan total dia dapatlah 100,500, 150 cukai yang perlu kita bayar. Okey, kalau 15,000 berikutnya, maksudnya katakanlah dapat cukai pendapatan tu dapat 35 pendapatan bercukai tadi tu kita dapat 35,000. So 20,000 pertama kita bayar 150. So 15,000 seterusnya tu baki dia tu 3% juga 450. So tambahlah. So jadi kita kena bayar 600. Cukai yang dikenakan tu 600. Okey, walau bagaimanapun kalau kita tengok flow ni, lepas kita dapat cukai pendapatan, okey, daripada jadual tadi, kita perlu tolakkan dengan rebate cukai. Okey, rebate cukai ni kalau kita tengok dalam muka surat 106 dalam buku teks, okey, rebate cukai ni dikenakan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar lah. Rebate ni maksudnya rebate ni macam diskaun lah.
Okey, rebate cukai ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, rebate cukai sebanyak 400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000 lah. Okey, maksudnya kalau kurang daripada 35,000, so dia akan diberikan diskaun 400 lah. Okey, kalau macam kita tengok yang jadual tadi, katakanlah kita punya pendapatan cukai tu tadi 35,000. Okey, so maksudnya dia dah tepat 35,000. Okey, kalau kita punya cukai pendapatan tu kurang daripada 35,000, so kita akan ditolakkan 400 lah, dapat diskaun 400. Okey, yang kedua, jenis rebate yang kedua, jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai jugalah. Okey, itu biasanya bergantung kepada berapa amount zakat yang dibuat oleh seseorang individu itulah. So dia akan dapat rebate cukai ataupun dikecualikan lah untuk dikira ataupun dibayar sebagai cukai pendapatan. Okey, setelah itu, setelah kita dah tolak dengan rebate cukai ni, barulah kita dapat amount yang terakhir yang perlu kita bayar. Itu yang kita panggil cukai pendapatan yang perlu kita bayar. Okey. Mari kita tengok satu contoh soalan yang melibatkan pengiraan cukai pendapatan lah. Okey. Situasi dia begini. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okey, ini jumlah pendapatan keseluruhannya yang termasuk allowance, dia dapat RM125,300. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, so dari 12,340 tu daripada 125,300 ni dikecualikan cukai. Okey. Dan pada masa yang sama, dia menderma kepada perpustakaan ni berjumlah 2,000. Dan jumlah pelepasannya pula ialah 22,500 ringgit. Okey, soalan dia nak suruh kita hitung pendapatan bercukai Encik Khairul lah. Okey, pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Okey, tengok balik formula. Nak hitung pendapatan bercukai, ini adalah formula dia. Nak cari pendapatan bercukai, kita dapatkan jumlah pendapatan tahunan, tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. So, kita dapatlah pendapatan bercukai. Okey, itu yang kita nak cari sekarang ni. Okey, so, nak dapatkan jumlah pendapatan tahunan, okey, senang bahasa cikgu, jumlah pendapatan bersih, tahunan bersih. Tambah sikit. Sebab pendapatan tahunan keseluruhan ni 125,300 ni tolak dengan allowance tu. Kan? So kita dapatlah ada 112,960. Kita senang ayat kita dapat pendapatan tahunan bersih. Okey. Dah dapat jumlah pendapatan tahunan, so kita bolehlah nak dapatkan pendapatan bercukai tu senang je lah kan. Ganti saja dalam formula pendapatan bercukai, iaitu jumlah pendapatan tahunan tu tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Okey. So pengecualian cukai kita dah tahu, di soalan pun dia dah tulis. Okey. Ni pada masa yang sama ni, derma kepada perpustakaan 2,000. Okey, kalau kita tengok balik, pengecualian cukai tu, kategori dalam pengecualian cukai tu ialah perbelanjaan peribadi seperti hadiah, sumbangan, derma dan lain-lain. Okey, so ni Encik Khairul tu menderma. So, menderma termasuklah dalam kategori pengecualian cukai. Okey. Jadi, kena tolak 2,000. Lepas tu, pelepasan cukai. Di soalan pun dia dah tulis. Jumlah pelepasan cukai dia tu adalah 22,500. So, pendapatan bersih tadi tolak dengan pengecualian cukai. Tolak pula dengan pelepasan cukai. So, kita akan dapat jumlah akhir 88,460 ni adalah pendapatan bercukai lah. Okey, so mendapat menjawab soalan. Okey.